Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua, kita tunggu sebentar untuk teman-teman lain masuk di dalam live ni. Pada sahabat-sahabat yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Ribuan terima kasih kerana sudi mendengar saya berceloteh, bercerita. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu dalam sekitar beberapa minit. Ya, di sini hari ini nampaknya hujan sangat lebat. Saya harap-harap line telefon, line internet pada malam ni berada dalam keadaan okey. Harap-haraplah, okey. Jadi, saya harap pun teman-teman, kawan-kawan di sana dapat mendengar suara saya dengan lebih baik. Hello, Ver. Ver, cuba cek saya punya suara. Bagus tidak? Waalaikumsalam, Cik Abdul Ridwan. Cik Ahmad Ridwan. Terima kasih kerana sudi datang. Ya, Puan Zanaria. Waalaikumsalam. Okey. Kita tunggu lagi beberapa minit. Sementara itu kita bercerita-cerita. Ya, Puan Zunaini. Waalaikumsalam. Puan Nur Azlina. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum yang baru sampai, yang baru masuk, yang baru join. Terus saja masuk, tak apa-apa. Okey, kita tunggu sebentar. Sebelum tu saya bercerita serba sedikit mana tentang diri saya. Alhamdulillah dapat join. Ya, terima kasih Puan. Okey, suara baik kan? Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Wir. Baik. Okey, sekarang ni saya nak bercerita berkenaan dengan satu teknik meditasi yang saya nak ajarkan. Banyak teman-teman kita di sini yang mengeluh berkenaan dengan masalah anxiety, masalah depression, masalah kebatinan yang lain, luka-luka batin yang lain, dan terlalu banyak keluhan-keluhan ini. Jadi pada malam ini saya ada kesempatan waktu dan saya ingin bercerita berkenaan dengan teknik bagaimana kita boleh merawat anxiety kita sendiri dan kita boleh melakukan amalan-amalan yang sebentar nanti saya ajarkan. Sungguh pun begitu, kawan-kawan semua harus tahu, harus faham bagaimana anxiety itu terjadi. Okey, jadi bila kita sudah faham bagaimana anxiety itu terjadi, barulah mudah untuk kita menyelesaikan ataupun meriliskan penyakit yang kita hadapi. Okey. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anwar. Saya berasal daripada Jasin, Melaka. Mana yang dah biasa berjumpa dengan saya tu, dia tahulah. Pasal saya banyak juga mengajar berkaitan dengan hipnosis. Jadi, pasti di sini yang saya lihat ramai muka-muka baru yang saya belum pernah temui, yang belum pernah saya jumpa. Yang bagi like, yang bagi love. Terima kasih banyak pada anda semua. Okey. Jadi saya ingin berkongsi teknik bagaimana untuk kita sembuh daripada anxiety kita. Semua orang ada anxiety, semua orang ada masalah depression, semua orang ada kebimbangan, ketakutan. Semua orang ada. Cuma bezanya mereka yang anxiety disorder ini, mereka melampau, over sangat.
Jadi, kalau sekiranya kita menghadapi masalah kebimbangan, kerisauan, itu normal. Bagi manusia itu normal. Kalau kita langsung tidak ada kebimbangan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kerisauan, itu yang orang yang tidak normal. Okey, jadi tolong sharekan link ni, sharekan apa ni, video ni, live ni, supaya orang lain dapat mendengarnya dengan lebih dan ramai lagi yang boleh dapat manfaat. Okey. Saya malam ni pakai jaket pasal keadaan cuaca agak sejuk. Di sini agak sejuk sedikit, jadi saya pakai jaket lah. Okey, jadi anda pelajari apa yang nak saya sampaikan kepada anda. Waalaikumsalam, Tuan Muhammad Hanafi. Guru Bitcoin saya. Selamat datang Cikgu. Cikgu Muhammad Hanafi. Okey. Kita ni, yang betulnya antara kita dengan kita ni saling belajar dan saling mengajar. Okey, jadi bagi saya, anda semua ini adalah guru-guru saya. Saya sebenarnya belajar dengan anda semua. Saya belajar dengan anda semua. Daripada cerita anda, daripada pengalaman anda, saya buat kajian, saya rungkaikan dan saya dapatkan satu ilmu untuk diri saya sendiri. Okey. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tuan Kamarul, sihat. Okey, jadi untuk sementara waktu ni saya tidak dapat nak menjawab salam-salam yang ada yang lalu ni. Kepada yang tak dapat jawab, saya dah ucapkan Waalaikumsalam. Okay? Dan kayalah siapa ada Bitcoin harga meroket. Ya Puan Zara. Belum ada, belum terlambat lagi. Tambah lagi. Banyak tambah. Okey, jadi kita nak cerita berkenaan dengan anxiety. Anxiety ini berpunca daripada fikiran yang hanyut. Fikiran yang terbawa-bawa entah ke mana, fikiran yang tidak dapat dikontrol, terlalu overthinking dan sebagainya. Itu yang membuatkan seseorang itu kena anxiety. Daripada mana punca anxiety ini? Okey. Punca anxiety ini sebenarnya daripada masalah-masalah kehidupan kita seharian. Seseorang yang menghadapi masalah keuangan, masalah kekeluargaan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah berbagai-bagai masalah. Masalah-masalah yang bertimpa-timpa inilah yang membuatkan seseorang itu boleh dihidapi oleh penyakit anxiety. Anda boleh, sekiranya anda adalah pesakit anxiety, anda cuba tinjau apa sebenarnya yang menjadi masalah sewaktu anda mendapat penyakit tersebut. Biasanya lah masalah kekeluargaan, ditimpa lagi dengan masalah keuangan, ditimpa lagi dengan masalah rumah tangga, ditimpa lagi dengan masalah-masalah lain. Dan itu penyebab utama anda menghidapi anxiety. Okey. Jadi fikiran anda, dia lari kiri, lari kanan, lari depan, lari belakang, dia lari ke mana pun, dia bertembung dengan kerisauan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Okey? Oleh itu, mereka inilah, fikiran-fikiran mereka inilah yang cuba lari keluar mencari ketenangan tetapi tidak temui. Dia terus berjumpa dengan masalah, kerisauan, kebimbangan dan sebagainya. Itulah puncanya anxiety.
Jadi, anxiety ini biasanya mereka berfikir tentang masa depan. Mereka risaukan tentang kalau aku duit tak ada, nak bayar hutang, macam mana? Kalau rumah tangga aku hancur berkecai, bagaimana? Kalau sekiranya anak aku sakit ni, macam mana? Kalau sekiranya aku mati, siapa nak jaga anak aku? Kebimbangan-kebimbangan itu yang anda hanyut. Anda hanyut bagi pada saya, hanyut. Bahasa saya, bahasa hanyut lah. Okay? Untuk mereka yang baru nak bertanya-tanya ni nanti dulu ya. Sabar, jangan bertanya dulu. Bagi saya peluang bercerita dulu. Lepas tu nanti dah last kan kita buatkan sesi soal jawab. Okey, saya memang perlukan anda punya pertanyaan-pertanyaan. Kerana daripada pertanyaan anda itulah saya dapat idea untuk saya bercerita. Saya tak ada tulis, tak ada syllabus untuk saya bercerita pasal masalah ini. Okey, Puan Ella, betul sipu macam mana nak atasi? Nak tanya anxiety ni memang banyak soal kan dalam otak. Dia ni dalam otak kita ni berserabut, ramai macam pasar malam. Kikok. Dia lari sana, lari sini, dia risau dia. Bila dapat satu masalah itu terbawa-bawa, kita hanyut dan diri kita itu tidak hidup pada kekinian. Apabila diri kita itu tidak hidup pada kekinian, itulah menjadi punca utama seseorang itu kena anxiety. Okey. Ilmu yang bermanfaat. Good job, Master. Terima kasih, Alang-Alang. 1001 macam. Ya, Puan Ella. Macam-macam. Jadi, antara seorang dengan seorang yang menjadi puncanya berbeza. Okay? Tak semua orang sama. Tapi simptom-simptomnya hampir sama. Apabila dia menghadapi anxiety, biasanya ada yang mengalami GERD, ada yang mengalami gastrik. Kadang-kadang tak mengalami GERD, tak mengalami gastrik, tapi di bahagian perut itu sejuk. Ada yang mengalami mual, rasa nak muntah, rasa pengal-pengal, rasa tak selesa, rasa itu daripada segi fizikal. Okey, daripada segi mentalnya, mulalah terfikir, aku ni hari ni aku mati ke? Hari ni kan kalau aku mati siapa nak tolong aku? Jadi daripada segi kejiwaan pula datang kebimbangan, datang kerisauan. Simptom-simptom itu setiap orang hampir samalah. Okey, hampir sama. Berbagai-bagai kadang-kadang bila dipikir-pikirkan balik menjadi lucu. Kita rasa ketawa sendiri. Fikir-fikir nak mati, tapi tak mati-mati. Dah bertahun-tahun, 5-6 tahun dulu pun kita fikir, aku ni nak mati ni, aku ni. Tapi tak mati-mati dah sampai hari ni. Alhamdulillah masih hidup lagi. Kadang-kadang kita nak duduk kedai, duduk dengan family, duduk dekat kedai, kita rasa tak selesa, rasa nak lari, rasa nak balik rumah, rasa nak menyendiri. Jadi semuanya itu adalah simptom-simptom seseorang itu kena anxiety. Okey. Jadi benda itu tak perlu kita pelikkan kerana itulah yang terjadi. Walaupun nanti insya-Allah bila anda sembuh, anda jadi lucu, anda jadi gelak sendiri, ketawa sendiri. Melihat, mengenangkan semula diri anda. Anda rasa nak tergelak, anda rasa nak ketawa. Okey, tak apa. Yang mana belum sembuh, hari ini saya ajarkan teknik bagaimana untuk anda sembuh. InsyaAllah, anda lakukan meditasi ini sekerap mungkin, saya yakin anda pasti sembuh.
Yang bagi mereka yang depression pula, yang kemurungan, mereka ini berfikir hal-hal yang lepas. 5 tahun yang lepas, bankruptcy, perniagaan jatuh. 5 tahun yang lepas, berlaku penceraian. 3 tahun yang lepas, gagal dalam peperiksaan. Benda-benda yang lepas. Dia bawa fikiran dia, bawa sampai ke hari ini, berfikir sampai ke hari ini, dan yang kesiannya dia mengalami sakit sejak dari kejadian itu sehingga sekarang. Malam ini saya ajarkan anda bagaimana untuk anda membuang segala kenangan-kenangan silam, kebimbangan-kebimbangan masa depan. Dan inti utama untuk anda sembuh adalah anda harus belajar mendiamkan fikiran anda. Anda harus belajar mendiamkan fikiran anda, menjinakkan fikiran anda. Itu adalah intinya. Okey? Alhamdulillah. Okey, Puan Zanaria. Betul, Master. Suka fikir pasal masa depan, risau masa depan. Okey, masa depan tu dia tak ada apa-apa. Dia begitu juga. Macam-macam duk ada dalam otak. Tekanan kerja, stres dan lain-lain. Ya, Puan Syarudin. Dia kadang-kadang tekanan kerja, masalah kerja ni tak selesai, masalah kerja ni lagi bertambah. Tambah lagi dengan kerja itu, tambah lagi dengan kerja ini. Sampaikan otak tidak ada ruang untuk dia dapat ketenangan. Dia tidak ada ruang untuk dia dapat ketenangan. Dia asyik berfikir tentang kerja. Otak kita ni terlalu kreatif. Sangat kreatif. Dia terlalu liar. Dia melayang sana, melayang sini, fikir sana, fikir sini. Sehingga kan seolah-olah seperti layang-layang yang dah putus talinya. Sedap dengar dia. Layang-layang dah terputus talinya. Jadi layang-layang tu bila dah terputus talinya tu, kita dah tak boleh nak handle lagi. Dia akan terbawa-bawa pergi entah ke mana. Ibarat seperti macam cerita saya yang lepas. Seperti sampan yang patah kemudinya. Jadi di tengah lautan dia terombang-ambing, dia tak tahu ke mana arah dia, dah tak ada tujuan, dia dah tak ada yang boleh kontrol dia. Begitulah fikiran kita. Ibarat kuda liar yang belum boleh kita tunggangi. Dia lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini. Begitulah otak kita. Makanya kita harus belajar bagaimana untuk kita mendiamkan otak kita. Jadi, di dalam teknik belajar meditasi ini, ialah meditasi ini kadang-kadang ada juga yang kata dengan saya, meditasi ini asalnya daripada bahasa Hindu. Kita orang Islam tak boleh pakai bahasa Hindu. Okey, tak apa. Bagi mereka yang tak berminat dengan nama meditasi, setiap kali saya menyebut meditasi, anda anggap itu adalah bertafakur. Okey? Meditasi, bertafakur, bertapa, berhalwat, apa lagi? Itu semua sama. Ibarat macam tembikai dengan watermelon. Sama je. Benda tu sama. Jadi tak perlu kita nak terbelit dengan istilah-istilah. Okay? Jadi kita terpenjara dengan istilah ni, nanti kita pun dah tak boleh nak fikir. Jadi saya gunakan bahasa meditasi. Saya harap semua faham. Dan tidak ada bangkangan kalau sekiranya saya pakai nama meditasi. Okey. Jadi meditasi itu sebenarnya kalau bahasa Melayu kita bertapa lah. Orang Melayu dulu kan duduk dalam gua, pergi ke gunung, bertapa, menuntut ilmu. Dia nak dapat satu ilmu tu, dia kena diamkan fikiran. Dan apabila anda mempelajari bagaimana teknik bertapa yang nak saya ajarkan sebentar nanti,
fikiran anda jauh lebih kreatif lagi. Tetapi kreatif yang bermanfaat. Kreatif yang boleh memberikan anda ilham yang sangat baik. Macam seorang artis anda nanti. Kalau sekiranya anda bermadah, wow, madah anda sangat terbaik. Kalau sekiranya anda bersajak, anda punya sajak sangat terbaik. Apabila anda sudah berjaya mendiamkan fikiran anda. Okey. Nanti saya ceritakan manfaatnya dan keburukannya. Jadi, sebelum saya ajarkan teknik meditasi, sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya saya. Kalau bagi mereka yang belum faham apa itu anxiety, apa itu depression, apa itu luka batin, mental block, anda boleh bertanya saya. Kerana teknik yang nak saya ajar ini kan nanti dapat membersihkan segala penyakit mental anda, luka-luka batin anda. Jadi anda kena fahami kalau sekiranya anda ketakutan dengan hantu, anda fobia dengan darah, anda fobia dengan tikus. InsyaAllah meditasi ini nanti dapat membantu masalah anda. Cuma meditasi ini tidak bernama. Dia tidak bernama. Saya pun tak tahu dalam bahasa dia, dalam nama Melayu dia. Oleh itu, saya namakan meditasi ini sebagai meditasi Raja Pukau. Okey? Ini cerita pasal pukau ni pun menarik juga. Ramai orang yang fobia, yang trauma apabila mendengar nama pukau. Pada saya, pukau adalah ilmu psikologi bagi orang Melayu. Saya mempelajari ilmu pukau secara tradisional dengan Grandmaster Beni Budaya daripada Minangkabau, Padang, Indonesia. Jadi, bila saya dah mempelajari keilmuan pukau, saya boleh bercakap berkenaan pukau. Saya boleh bercerita tentang pukau. Pukau itu sebenarnya adalah ilmu yang sangat baik. Ilmu apa pun sebenarnya dia neutral. Yang buatkan ilmu itu hitam atau putih adalah mereka yang menggunakannya. Hipnosis juga, kalau digunakan kepada kejahatan, dia jadi ilmu jahat. Sama dengan ilmu pukau. Kalau anda seorang doktor sekalipun, anda doktor medik, anda bekerja di hospital, ilmu yang baik. Tetapi kalau anda manfaatkan kepakaran anda di bidang mencuri organ-organ orang, kan? Jadi benda itu pun jadi jahat. Jadi ilmu itu selagi dia tidak memuja selain daripada Allah, bagi saya, dia neutral. Kita boleh jadikan dia baik, dia jahat, bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi, pukau itu bagi saya adalah ilmu hipnosis bangsa Melayu. Rugi bagi mereka yang tak mempelajarinya. Dan ia sangat bermanfaat yang boleh melakukan lebih cepat daripada hipnosis. Itu yang menariknya. Itu yang buat saya tertarik untuk belajar. Okay? Tak ada pemujaan. Tak adalah kata nak belajar ilmu pukau tu perlu bakar keminyan, puja-puja hantu, apa semua. Tak ada sebenarnya. Macam saka contohnya. Dengar aja saka, kita dah diberitahu oleh orang-orang terdahulu. Saka tu benda yang tak elok. Orang-orang tua kita dulu, lama-lama, dia create, dia buat saka itu, dia cipta saka itu untuk kebaikan-kebaikan. Orang tua-tua kita dulu bukannya bangsa jahat.
yang menciptakan keilmuan jahat. Bangsa kita bukanlah terkenal dengan pengamal-pengamal sihir. Bangsa kita itu sebenarnya adalah bangsa yang bersopan santun, yang baik, yang beradab. Jadi pasti ilmu-ilmu yang mereka ada di dada mereka itu adalah ilmu-ilmu yang baik. Makanya mereka menciptakan saka. Dalam ilmu psikologi, dalam ilmu hipnosis, saka itu dalam ilmu barat lah. Ilmu kemodernan, ilmu moden. Saka itu adalah ritual assistant program. Ada nama dia dalam bahasa Inggeris, boleh diterjemahkan, boleh dirungkaikan dengan fakta, boleh diterangkan secara fakta, secara sains, secara medik. Apa itu saka? Itulah sebenarnya. Jadi kita jangan mudah-mudah nak mengatakan, oh itu tak betul, ini tak betul, padahal kita sendiri belum pernah mempelajarinya. Okay? Jadi, ni dah lari tajuk pula. Saya kalau membebel macam ni lah. Benda tak ada tulisan, jadi saya bercakap sajalah. Okey, kita berbalik. Saya nak bertanya pasal soalan-soalan ni tadi. Kalau sekiranya ada soalan-soalan. Okey. Monkey jadinya. Okey, dia otak kita ni macam monyet. Dia lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini macam monyet. Dia tak boleh duduk diam. Serba tak kena. Betul Puan Suhana. Kita serba tak kena. Kita kadang-kadang tiba-tiba aja mula sesak nafas. Jantung berdenyut. Kita rasa tak selesa. Kita rasa ada yang tak kena. Gitulah. Papa, demam. Tak, Papa. Ini bukan demam, Papa. Pergilah ke hospital. Bila mereka yang kena anxiety ni, dia pergi hospital, doktor tak ada bagi lain. Dia bagi ubat gastrik aja. Okey, dia cek, dia tekanan darah, dia tengok perut kembung apa semua, dia pun kata, oh awak ni ada gastrik. Ambillah ubat kapur, makan ubat ni, magnesium apa benda tu. Lepas tu makanlah ubat-ubat gastrik. Itu aja yang akan dia bagi. Bagi mereka yang dah ada anxiety, kalau pergi ke hospital ataupun pergi ke klinik, dia jadikan klinik itu sebagai supermarket untuk dia bershopping. Satu klinik ke satu klinik, satu klinik ke satu klinik, tetapi mereka hanya membawa balik ubat gastrik. Penuhlah dekat icebox tu ubat gastrik, insyaAllah. Betul, otak saya satu je fikir, kalau jadi apa-apa siapa nak tolong? Doktor faham ke? Ada orang faham ke? Betul. Okeylah, betul. Okey, anda akan jadi macam tu. Okey? Jadi anda akan terfikir macam-macam benda-benda yang sebenarnya tak pernah terjadi pun. Kan sampai hari ni pun Ella masih hidup lagi kan? Tak mati pun kan? Nah, gitulah. Okey. Lisa, berdebar-debar jantung. Ya, jantung kita akan berdebar-debar. Bila fikiran kita stres, fikiran kita ini, dia mempengaruhi tubuh. Okey, fikiran kita mempengaruhi tubuh. Contoh begini. Saya bagikan satu contoh. Anda bayangkan di hadapan anda ada belimbing buluh. Okey, belimbing. Nenas ke? Limau ke? Anda bayangkan satu lah. Anda bayangkan. Kemudian anda cium bau buah tersebut. Cium dia. Kemudian anda ambil belimbing itu, anda gigit dengan gigi anda. Apa yang berlaku kepada anda? Anda akan rasakan air liur anda keluar daripada mulut anda. Itu menunjukkan otak manusia tidak boleh membezakan realiti ataupun bayangan. Jadi, kita cuma membayang-bayangkan makan belimbing, tetapi air liur kita keluar. Begitulah juga orang yang mengalami anxiety.
Dia bayangkan dia dah mati, dia bayangkan dia mendapat kecelakaan, dia bayangkan dia mendapat kesusahan, dia membayangkan dia badan dia akan bertindak, mula rasa mual, mula rasa pening, perut dia mula kembung, makan sikit kembung, tak makan lagi kembung. Berbagai-bagai keadaan. Tak boleh tidur. Okay, banyak dia punya simptom-simptom dia. Kerana otak anda, otak kita semua ini tak boleh membezakan antara realiti dan juga fantasi. Imaginasi. Macam mana nak sembuh tu? Nanti sabar Puan Nur Azia. Saya nak bertanya dulu bagi mereka yang betul-betul biar dia orang faham punca masalah mereka ni. Betul Master, saya agree 100%. Terima kasih sudah. Okey, simptom anxiety dengan depression sama ke Master? Macam ni Puan Zanaria. Orang depression ni dia biasanya dia tak sabar nak mati. Dia fikir nak terjun bangunan, nak minum racun, nak gantung diri. Itu biasa orang depression. Tapi kalau orang anxiety, dia takut mati. Itu beza dia. Jadi orang anxiety ni, kalau aku ni mati macam mana? Begitulah keadaan dia. Okay? Simptom dia lebih kurang jugalah. Lebih simptom-simptom dia. Dia memberikan simptom kepada fizikal, kepada mental dan pada perasaan dia. Master, macam mana cara nak diamkan otak? Okey, sabar ialah. Nanti saya ajarkan teknik meditasi. Ini saya namakan meditasi Raja Pukau. Anda malam ni dapat ilmu meditasi Raja Pukau yang saya gabungkan dengan beberapa teknik meditasi termasuk teknik meditasi tradisional, dan ia dapat membantu anda dapat menyembuhkan diri anda dan luka-luka batin di fikiran anda. Menjinakkan monkey mind. Ya, Papa, kena menjinakkan. Okey. Kis Azman. Assalamualaikum Master. Maaf baru masuk. Silakan. Yang baru masuk tu silakan. Sejak tahun 1998 bertarung dengan depression dan anxiety. Okey. Ini Puan Nisa. Sejak tahun 98 bertarung dengan depression dan anxiety. Okey. Kerana Puan menghadapi, ialah kami pun rasa terharu, rasa kesian. Orang anxiety memang menderita sungguh. Sangat sungguh menderita ni. Okey. Kami juga turut bersimpati. Ini berpunca daripada masalah kita di dunia ini yang bertimpa-timpa. Masalah yang berbagai-bagai. Kita cuba nak fight, nak keluar daripada masalah kita. Sebenarnya cubaan itu sudah over sangat. Kita paksa diri kita untuk keluar sehingga kan rasa kebimbangan, kerisauan, ketakutan. Semuanya itu sebenarnya membuatkan masalah kita lebih jadi besar. Masalah itu awalnya kecil aja, tetapi kita melakukan pembesaran masalah tersebut. Hari-hari kita renungkan, kita cuba fikirkan, cari jalan, lari ke sana masalah, lari ke sini masalah. Belum habis masalah kewangan, timbul masalah kekeluargaan. Belum habis masalah kekeluargaan, timbul masalah lain. Itu yang membuatkan kita mengalami penyakit ini. Okey. Jadi sabar. InsyaAllah ada jalannya. Anda amalkan. Dalam 3 hari saja anda sudah dapat banyak perubahan. InsyaAllah dalam masa 1 ke 3 bulan anda boleh sembuh. Sejak tahun 98 bertarung. Okey, Puan. Saya tahu. Lamanya saya dah 7 tahun. Okeylah, sabarlah. 7 tahun tu memang satu tempoh yang sangat panjang. Kami sangat bersimpati. Okey.
Schizophrenia. Okey, saya sebenarnya istilah-istilah medik ni, saya tak pandai. Saya tak sekolah medik tuan, Cik Ahmad Ridwan. Saya tidak begitu pandai istilah-istilah medik. Jadi kadang-kadang pun bila orang WhatsApp saya macam schizophrenia ni, saya akan Google, saya akan cari dalam dictionary apa makna dia ni. Sebenarnya saya tak berapa faham. Tetapi apa yang saya pelajari ini, apa yang saya cerita ini sebenarnya adalah dari pengalaman klien-klien saya dan juga pengalaman saya sendiri. Okay, tapi saya insya-Allah lah tak adalah parah sangat. Tapi setiap orang memang ada anxiety-nya, ada kerisauan, ada kebimbangan. Bagi mereka yang menghadapi cemburu keterlaluan, bila suami keluar risaukan suami ni nanti mungkin akan ada girlfriend baru, apa semua, itu anxiety. Okey Puan Nisa, sabar ya. Lamanya dah teruk ni, kira dekat setahun. Sebelum ni tak ada pula. Puan Zuhana, anda baru dekat setahun. Orang ada yang dah lebih 10 tahun Puan. Masya Allah, bestnya, hebatnya. Okey, terima kasih Puan Huda. Betul, saya setuju teknik yang Tuan ajarkan ni. Tak sabar nak belajar lebih detail. Okey, nanti sekejap saya cek jap. Notice. Ya, nanti. Raja Pukau tak apa, jangan Raja Kapur. Raja Kapur tu kaya Puan Huda. Raja Kapur tu dia pelakon. Raja Pukau ni tak ada apa-apa pun. Saya ni orang kampung biasa je Puan. Jadi, Tuan Zikri. Terima kasih sudi mendengar. Oh, pukau dan hipnosis maksudnya berbeza je. Sebenarnya, pukau dengan hipnosis tu, kalau anda cari dekat dictionary map, Google, dictionary Google, anda Google saja. Hipnosis. Dia jawab, pukau. Jadi, bagi saya, pukau, hipnosis sama. Tinggal lagi orang trauma. Dengar bahasa Inggeris, orang accept. Oh, hipnosis boleh, halal. Dengar pukau, tak boleh, haram. Sama macam goreng pisang dengan fried banana. Kalau fried banana dekat restoran, harga dia 3, RM10. Kalau goreng pisang 3 dekat tepi jalan, baru RM1. Itulah bezanya. Bila kita namakan hipnosis, kita boleh letak harga tinggi. Harga ribu-ribu. Letak nama pukau, tak boleh. Dia punya pengeras dia, asam, paku, ada garam, gitu. Okey, Tuan J. J Barber, bila nak gunting rambut saya ni? Rambut saya dah panjang ni Tuan. Okey. Dah tak ada apa lagi ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sekarang saya lebih memahami. Terima kasih Master. Nampak bumbung hospital, simptom hilang terus. Betul. Betul Puan J. Kadang-kadang kita ni bila jauh daripada hospital, macam-macam rasa. Bila sampai dekat dalam klinik, tak ada pula. Okey je, kembung pun hilang, apa pun tidak. Bila doktor pasang aja high pressure punya yang nak check tu, hilang anxiety. Pasal otak kita dah fikir, doktor dah ada, nurse dah ada yang membantu kita. Jadi otak kita dah boleh relax, dah boleh diam. Yang membuatkan dia tadi berceramuk macam air mendidih tu, pasal dia jauh daripada hospital. Itu normal. Gelisah. Macam kucing nak beranak. Bukan kucing nak beranak aja, macam-macamnya. Macam-macam rasa ada. Bersempang siur. Okey, dah tak ada apa lagi ke? Saya sakit kepala, pening, sesak dada, pergi klinik, segala benda semua normal. Betul. Pergilah ke mana pun, normal. Tetapi Puan Nurzalina, berhati-hatilah. Okey, anda boleh ada kemungkinan apabila anxiety anda dalam tempoh yang panjang, anda tidak dapat rawat, anda boleh menghadapi masalah-masalah kronik yang lain. Jadi, apa penyakit pun kita kena rawat. Okey? Saya tak nak sebut masalah-masalah kronik tersebut, nanti bimbang masuk ke minda bawah sedar anda apa yang saya katakan ini. Jadi saya pun berhati-hati nak bercakap dengan anda kerana orang-orang yang menghadapi anxiety ini adalah orang-orang yang hebat. Anda sebenarnya orang-orang yang hebat.
Anda sangat kreatif. Fikiran Anda sangat baik. Anda sebenarnya orang yang sangat cerdik. Orang belum fikir, Anda dah fikir dulu. Betul? Jadi, cuma sekarang anda tidak dapat untuk manage fikiran anda sahaja. Nanti saya ajar cara nak manage fikiran. Kita ambil masa sikit. Hidup tapi badan lemah, otak kreatif. Tiap hari, terutama malam. Tahu tak apa. Harmoni Hussein. Hai, apa khabar Harmoni? Tengok abang live Okey, Harmoni Hussein ni adalah sepupu saya. Terlanjur dia dah tengok agak rindu dengan sepupu dia ni. Nak tengok muka sepupu dia ni. Inilah dia. Okey. Hidup lagi sampai sekarang. Tahu pun. Tak pun mati-mati kan? Kan nak tidur tak senang. Ya, boleh kena tak tidur tak senang. Nanti saya ajarkan tidur yang senang saja. Sekejap je nak boleh tidur. Betul sipu macam keluar Ilio. Bukan kata keluar. Jadi itu kalau kita membayangkan kita makan benda masam, belimbing. Tetapi bila kita membayangkan kita nak mati, kita membayangkan sesuatu kemalangan, kita membayangkan benda-benda yang menakutkan, dia memberi tekanan kepada organ-organ dalam tubuh kita. Hormon-hormon positif tersekat. Macam endorfin apa semua tu tersekat daripada keluar. Yang keluar adalah racun-racun. Hormon-hormon yang membuatkan anda lebih menderita. Hidup tapi badan lemah, otak kreatif. So, Ana, cek lah betul. Akak ubah fikiran Puan tetap diserang. Aduh, ni dah 3 malam dah kena. Sabarlah Puan Ella, sabar je. Power speech master malam ni. Ya ke? Okey. Terima kasih. Merata dah pergi buat rawatan. Tunggang terbalik rasa hidup. Sembuh duk tidak. Puan Nur Zalina. Bila anda salah berjumpa dengan perawat, ingat, bila orang anxiety ini salah bertemu dengan perawat pula kata, puan ni ada saka. Engkau ni ada saka ni. Atuk dah tengok-tengok, ada 2 saka yang kau bawa ni. Satu buaya, satu harimau. Masuk ke minda bawah sedar kita. Mulalah kita akan terbayang-bayang bahawa kita ini ada saka. Mulalah kita pula bershopping dari satu rumah bomoh ke satu rumah bomoh, membawa kemenyan, membawa limau untuk buang saka kita. Okey. Jadi jangan jadi macam tu. Sebenarnya anxiety tidak ada kena-mengena dengan makhluk mistik. Tidak ada kena-mengena dengan sihir. Tidak ada kena-mengena dengan sesuatu yang ilmu hitam dan sebagainya. Tak ada. Anxiety berpunca dari fikiran anda yang terlalu kreatif, yang sangat liar, yang tidak boleh anda jinakkan. Okey. Master, macam mana nak nasihat orang depression? Dia ni tak boleh dinasihatkan. Orang depression ni kalau kita nasihatkan dia akan dengar. Kalau dia cakap aja, dia takkan dengar cakap orang. Kesadaran pada diri dia sendiri untuk dia berubah. Itu yang paling penting. Saya pun tak mahir bagaimana nak menasihatkan orang-orang yang dah tak nak dengar cakap ni. Kerana di dalam Al-Quran pun mengatakan apabila seseorang itu ingin berubah, barulah dia boleh berubah. Orang lain, kita tak boleh ubah orang. Dia kena ubah dirinya sendiri. Kita kena hari-hari bercakap dengan dia, hari-hari nasihati dia. InsyaAllah satu hari masuk dalam otak dia. Untuk menasihatkan orang depression, orang anxiety, anda kena bersabar. Hari-hari anda cakap, hari-hari anda ucapkan. InsyaAllah dia boleh masuk di minda bawah sedar dia nanti, satu hari nanti. Hai Tuan Ibrahim. Waalaikumsalam. Anxiety tak boleh tidur. Depression tidur tak nak bangun-bangun. Ya, mungkin. Dia ada macam-macam simptom kan. Dia ada macam-macam dia punya lain orang lain dia punya kerenah dia.
Ada juga anxiety yang macam tu juga. Nak tidur je pun ada. Jika kortisol rendah dan vitamin D rendah pun boleh menyebabkan anxiety. Apakah meditasi boleh membantu jika puncanya sebab yang disebut tadi? Okey, Puan Munah berkenaan dengan vitamin D apa semuanya tu kan. Jadi yang itu saya tidak mahir Puan. Itu Puan kena dapatkan nasihat daripada doktor. Saya tak faham berkenaan dengan vitamin ni. Jadi vitamin ni semua memang baik, memang keperluan kepada tubuh kita. Cuma ada kalanya vitamin ini boleh membuatkan fikiran kita lebih aktif. Okey. Anda boleh ambil vitamin kalau sekiranya anda perlukan. Tetapi kalau anda rasa vitamin itu tidak membantu anda, vitamin yang anda makan itu tidak membantu anda langsung, boleh saja anda berhenti buat sementara waktu. Okey? Kalau anda makan vitamin anda rasa kurang, silakan teruskan. Tak ada jadi masalah. Jadi meditasi ini sebenarnya bukan satu meditasi apapun. Meditasi ini sebenarnya adalah untuk saya ajarkan bagaimana menjinakkan fikiran anda saja. Saya pun dah 2 tahun lebih, doktor sahkan panic disorder, seksanya Allah je yang tahu. Ya. Anxiety ada kaitan DNA special. Maksud saya keistimewaan diri yang nak keluar seperti warisan leluhur. Okey. Ada juga dia punya jebab dia. Mungkin daripada faktor darah anda punya gen anda membawa daripada keturunan, membawa sel-sel darah anda itu membawa simptom-simptom yang macam ni. Boleh jadi. Okey? Tapi tak semua dan tak ramai. Cuma boleh jadi saja. Makan kena jaga ke tuan? Makan memang kena jaga. Banyaknya ni anxiety seperti sakit jantung. Anxiety ni boleh dapat penyakit lain tak? Seperti sakit jantung dan lain-lain. Boleh puan? Boleh. Alhamdulillah, anxiety saya terus hilang apabila saya kena pekik dalam telefon oleh Pak Guru saya. Beliau banyak memperingatkan kedekatan kita dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Itu Pak Guru tu memang power betul. Dia pekik saja melalui telefon pun orang boleh sembuh. Itu memang power. Sebenarnya bukan apa. Dia memberikan kesadaran. Buatkan otak kita daripada liar tadi boleh diam. Waalaikumsalam. Tuan Rajani, apakah mereka mempunyai simptom anxiety ini boleh menyebab mereka jadi pemarah, cepat melata dengan situasi? Betul. Orang yang anxiety ini dia kadang-kadang dia boleh sikit-sikit nak marah. Tak boleh nak siap sikit. Mulalah melenting. Pasal dia sentiasa berada dalam keadaan stres. Dia sentiasa berada di dalam keadaan stres. Okey? Kena fahami dia lah. Sabarlah sikit. Bersabar sikit. Tuan Zikri, saya ada trauma dengan bunyi-bunyian macam mercun, bunyi kenderaan, budak menjerit, binatang tempang, mudah terkejut, trigger, nak marah. Boleh sembuh tak dengan meditasi? Boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Belajar meditasi ini, insyaAllah anda akan sembuh. Apabila tenang, keajaiban banyak berlaku. Alhamdulillah. Ya, betul tuan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Puan Hasniza. Banyak ni. Saya ni nak jawab semua ni ke? Tak perlulah. Okey. Mindset kata hospital penyelamatku. Ya. Mindset. Setting mindset. Okey. Sekejap. Saya nak. Okey. Dah habis. Okey. Jadi, sekarang ini kita belajar. Tak ada apa-apa pun soalan berkenaan dengan anxiety. Okey. Saya tengok kat sini tak ada apa pun yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan anxiety. Jadi, anda semua sudah faham apa itu anxiety. Secara kasar. Kalau nak secara detail, apa itu anxiety dan depression, anda boleh ikuti live daripada sahabat saya, Puan Sharifah Fadlin.
Okey, dia boleh bagi secara detail-detail. Dia pandai dengan istilah-istilah medik ni. Saya tak reti, tak faham tu semua. Saya orang kampung tuan, saya tak faham apa-apa pun. Cuma saya belajar ilmu-ilmu perubatan yang saya rasa bermanfaat, saya gabung-gabungkan. Okey, dan saya menjulang, mengangkat martabat keilmuan Melayu. Makanya saya belajar juga ilmu moden untuk saya menterjemahkan ilmu-ilmu tradisional itu dengan ilmu-ilmu moden. Makanya macam ru'yah, macam ialah dukun yang menurun, bomo-bomo, semuanya itu adalah ilmu yang sangat baik. Cuma perawat-perawat tu kebanyakannya over sangat. Dia ikut suka kepala dia je nak ubah suai benda tu. Jadi benda itu boleh jadi daripada itu pasal label tak baik diberikan kepada keilmuan Melayu. Kerana kita tidak memahami secara fakta, secara ilmiah tentang keilmuan Melayu itu. Banyak mistik-mistik aja. Jadi orang Melayu ni suka dengan mistik-mistik. Jadi gitulah. Okey, jadi saya bercerita berkenaan dengan penyembuhan. Atau nak buat live untuk penyembuhan yang lain. Tak payahlah malam ni sajalah kita settlekan. Saya pun bukan boleh selalu nak live ni. Okey. Untuk anda melakukan penyembuhan, anda harus hidup waktu ini, saat ini, masa ini. Anda harus hidup saat ini, waktu ini dan masa ini. Bukan anda hidup 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, ataupun anda hidup sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, sejam akan datang. Tidak. Anda hidup di waktu sekarang. Anda lakukan satu teknik meditasi untuk anda mendiamkan fikiran anda dan fikiran anda dapat hidup waktu ini dan saat ini. Okey. InsyaAllah nanti Januari 2001 saya akan ambil sertifikat psikologi, nak jadi doktor psikologi. Alhamdulillah Puan Huda, silakan. Wah, menarik ni. Nanti kalau ada apa-apa yang boleh berkongsi, kita kongsi, okey? Jadi, di dalam teknik meditasi ini sebenarnya anda harus fokus kepada sekarang. Pertama sekali, yang saya nak anda lakukan adalah fokus kepada nafas anda. Anda harus fokus kepada nafas anda. Anda sadari saja nafas anda keluar dan masuk. Cukup. Itu sudah mencukupi. Anda tidak perlu tarik, tahan, buang, tak perlu. Baik. Sekarang ini anda hanya buat secara normal. Anda duduk diam. Anda sadari saja nafas anda keluar dan masuk. Awalnya anda boleh duduk diam, pejam mata, berbaring. Anda boleh lakukan sewaktu anda memandu. Anda sadari saja keluar masuk nafas anda. Okey. Jadi, setiap kali nafas keluar, setiap kali nafas masuk, anda sadari. Bagi mereka-mereka yang ada mempelajari ilmu-ilmu tarikat, biasanya mereka ada mempelajari ilmu-ilmu pernafasan, ilmu zikir nafas. Anda boleh manfaatkan zikir nafas anda. Itu adalah satu sangat baik sekali. Zikir nafas itu ataupun anda fokus kepada nafas itu adalah untuk mendiamkan fikiran anda.
untuk mendiamkan fikiran anda. Jadi, setiap hari, setiap saat anda fokuskan kepada keluar masuk nafas anda sahaja. Lakukan selama mungkin. Sekiranya anda sedang mengingati nafas keluar, nafas masuk anda, tiba-tiba fikiran melayang ke lain, secara perlahan-lahan anda tarik semula, ingat semula kepada nafas anda. Itulah meditasi salah satu teknik. Okay? Itu jurus yang pertama lah untuk meditasi mendiamkan fikiran. Anda cuba lakukan 3 hari. Nanti anda WhatsApp saya atau Messenger saya. Pasti anda mendapat banyak perubahan. Fikiran anda sedikit demi sedikit mula diam. Selama bertahun-tahun, fikiran anda melayang entah ke mana. Sekarang, fikiran anda telah menjadi liar. Oleh itu, anda latih fikiran anda untuk dia diam dan dalam masa 3 hari, anda akan perasan fikiran anda mula diam. Dia sudah tidak ke mana-mana lagi. Anda latih, ingat keluar masuk nafas anda. Waktu anda nak memandu, waktu anda nak buat kerja, waktu anda apa, anda fokus saja kepada keluar masuk nafas anda. Bila anda dah terbiasa nanti, kalau dia lari, okey, anda perlu buat kerja. Okey, anda buat kerja. Anda berfikir tentang kerja anda sebentar. Okey. Tapi bila anda lepaskan kerja anda ingat balik. Anda lakukan itu. Kalau tak boleh lakukan lama, anda lakukan masa nak bangun tidur, tengah hari sekejap, anda lakukan 15 minit lah. 15 minit pagi, 15 minit tengah hari, 15 minit petang, 15 minit lagi nak tidur. Anda fokus saja kepada keluar masuk nafas anda. Satu teknik yang simple, yang mudah, tetapi ramai orang tak perasan benda ni. Anda lakukan itu saja. Okey? Jadi, apabila fikiran anda mula diam, fizikal anda pun akan mula diam. Cuma, mereka-mereka yang dah mula fokus, fikiran dah mula diam ini, mereka agak lembab sikit. Lambat. Lambat. Gitulah. Okey, contohnya begini. Bila fokus fikirannya dah diam, dia kalau nak makan tu, dia ambil sesudu, dia nak menikmati makannya. Lambat nak habis. Kalau misal kata dia nak buat sesuatu, lambat. Dia nak berjalan pun lambat. Dia nak siap nak pergi kerja, lambat. Itu dia punya kesan sampingnya. Dia akan jadi begitu. Tapi tak apa. Anda belajar dulu mendiamkan fikiran anda. Dan ajaibnya, itu satu. Nanti saya cerita yang ajaibnya kemudian. Okay. Yang keduanya, dalam agama kita sudah mengajarkan untuk kita solat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sewaktu anda solat, anda angkat takbir, setelah anda daripada awal anda berhudu, anda basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki, anda sadari anda berhudu. Masalahnya sekarang, orang anxiety, fikiran anda tidak ada pada jasad anda. Fikiran anda, masalah anda, orang anxiety yang mempunyai fikiran yang dia, fikiran anda tidak ada pada jasad anda. Kalau anda mandi, fikiran anda di ofis. Fikiran anda di sana, di sini. Walau anda solat sekalipun, fikiran anda melayang ke sana kemari. Anda tidak dapat khusyuk di dalam solat. Okay.
Anda nak buat kerja, anda buat kerja ni, otak anda fikir kerja yang lain. Kalau dia menulis, fikiran dia dah jauh ke depan. Tapi tangan dia belum lagi dapat kejar dia punya otak. Itu orang anxiety. Makanya anda kena belajar mendiamkan fikiran anda. Dengan cara anda fokus kepada keluar masuk nafas anda. Tak perlu anda tarik ada 9 saat, tahan 9 saat, hembus 9 saat. Tak perlu. Biarkan dia berjalan normal. Kalau dia laju-lajulah. Kalau dia perlahan-perlahanlah. Anda sadari saja nafas anda. Bila anda sadari nafas anda, bererti anda sedang menyadari waktu ini, saat ini dan ketika ini. Okey. Jadi, lakukan itu. Diamkan fikiran anda. Waktu solat, daripada anda berhudu sampai anda angkat takbir, Allahu Akbar, anda sadari. Kalau sekiranya anda angkat takbir, tapi fikiran anda tempat lain, anda ulang lagi. Ustaz pun ada memberitahu, kalau kita ulang, kita rasa tak yakin, kita ulang, tak menjadi kesalahan. Ulang sampai anda dapat sadari. Belajar solat waktu ini, saat ini, ketika ini. Di dalam Al-Quran mengatakan, apabila kita solat tetapi tidak khusyuk, fikiran kita melayang memikir keduniaan, akan dilemparkan semula solat itu ke muka kita. Makanya, lebih kurang ayatnya begitulah. Okey? Saya pun tak ingat surah berapa, anda boleh cari, anda boleh Google, tapi insya-Allah dia punya makna lebih kurang tak lari. Makanya apabila anda dapat solat dengan baik, anda dapat menyadari solat anda daripada niat, daripada anda angkat takbir, daripada Fatihah. Kalau tengah baca Fatihah tu tiba-tiba fikiran melayang, ulang balik Fatihah itu. Tak jadi masalah. Anda rasa, lakukan selalu. Latih diri anda supaya anda boleh solat dengan sempurna. Anda sadari solat anda daripada anda berhudu sampai salam. Itu juga salah satu daripada teknik cara untuk anda mendiamkan fikiran anda. Tak cukup dengan itu, anda lakukan lagi. Anda nak buat latihan, takut solat waktu nanti jadi kesalahan pula, ulang-ulang, asyik ulang-ulang. Buat saja solat taubat, solat sunat yang lain untuk anda berlatih, untuk anda belajar, untuk anda mendiamkan fikiran anda. Okey. Banyak manfaat dia kalau anda lakukan ini. Jadi, yang keduanya, anda nak berjalan. Anda boleh berjalan dekat shopping, kompleks, di mana-mana. Anda berjalan, anda sadari. Anda angkat kaki, letak kaki kanan, angkat kaki kiri, letak kaki kiri, angkat kaki kanan. Anda sadari anda sedang berjalan. Itu pun salah satu cara untuk anda mendiamkan fikiran anda. Okey. Waktu anda nak makan, waktu anda mandi, anda siram diri anda gosok badan anda sadari anda sedang mandi. Tetapi kalau anda selesa dengan mengingati nafas anda sadari saja nafas anda. Anda sadari saja nafas anda cukup. Okey? Itu adalah satu teknik yang sangat baik, yang sangat ampuh untuk anda mendiamkan fikiran. Kesannya ada best sikit. Okay. Nanti bila anda sudah terbiasa diamkan fikiran anda sudah mula jinak, fikiran anda sudah mula diam. Ada juga keburukan dia. Ada kalanya apabila kita mendapat sesuatu yang tak bagi setengah orang benda itu perlu di-fight.
Tapi bagi anda tak apalah, biarlah dia. Tak apalah, biarlah dia buat aku. Sabarlah. Itu pula keburukan-keburukan dia. Anda jadi lambat, anda jadi kerana fikiran anda sudah lambat. Fikiran anda sudah lambat. Jadi, anda perlu lambatkan fikiran anda untuk anda sihat. Okey? Sekurang-kurangnya anda lambatkan dulu fikiran anda sampai anda sihat. Nanti anda boleh lajukan balik fikiran anda. Anda belajar cara untuk anda lajukan fikiran anda. Tak mengapa. Okay. Sebenarnya apabila fikiran kita mulai lambat, fikiran kita mulai diam, kita lebih nanti ke arah zuhud. Reda je lah apa yang ada. Tak apalah. Okey, jadi terpulang kepada anda. Jangan over sangat. Agak-agak sesuaikan antara dunia, selaraskan antara dunia dan akhirat anda. Okey. Ibadah-ibadah yang anda lakukan seperti zikir, subhanallah, alhamdulillah, anda sadari ibadah-ibadah tersebut. Anda ulang-ulang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau anda bukan beragama Islam, anda boleh berzikir menurut kepercayaan anda. Anda boleh gunakan meditasi jalan. Anda boleh gunakan yang lain-lain. Okey, itu cara untuk anda mendiamkan fikiran. Anda lakukan. Saya cabar anda untuk anda lakukan 3 hari. Anda fokus kepada keluar masuk nafas anda. Ini sekarang ada negeri yang ada PKP, yang tak kerja, yang kena kerja daripada rumah. Gunakan kesempatan ni. Duduk diam. Belajar fokuskan. Jangan keluarkan otak kita daripada rumah. Jangan fikir benda-benda yang lain. Cakap dengan pasangan anda, cakap dengan isteri anda, cakap dengan suami anda. Jangan kacau saya ni nak berlatih meditasi Raja Bukau. Anda latih, anda diam. Dalam masa cuma beberapa hari, anda pasti dapat kesan yang sangat baik. Dan saya yakin dalam masa 1 ke 2 bulan anda lakukan dengan istiqamah secara konsisten, anxiety anda boleh hilang sama sekali. Anda boleh jadi zuhud, anda boleh jadi orang yang reda, orang yang ikhlas. Tak apalah, biarlah dia. Dan yang ajaibnya, aura anda akan lebih bercahaya. Anda akan melihat perubahan pada diri anda jauh berbeza. Awet muda lagi. Walaupun saya ni tak awet muda kan. Umur dah 50-an. Tapi tak awet muda pun. Kerana saya pun kadang-kadang ketinggalan juga. Tinggal juga saya cuma mengamalkan untuk saya manage fikiran saya itu saja. Untuk saya kontrol fikiran saya saja. Okey. Jadi lakukan saja. Itulah amalan yang terbaik untuk anda. Kalau sekiranya nak anda lakukan bersama-sama, sekarang ini boleh saja saya bantu. Boleh saja saya bantu. Okey. Semua sekali yang mana nak ikut, saya boleh bantu anda. Cuba anda duduk bersandar, duduk tegak ke, duduk bersandar ke, anda baring ke, anda buat apa ke. Duduk dalam posisi yang paling anda selesa. Duduk saja selesa. Anda pejamkan mata anda relax. Tarik nafas. Bukan tarik nafas. Tak perlu tarik nafas. Anda sadari saja nafas anda keluar. Anda sadari saja nafas anda masuk. Cukup hanya itu. Lakukan selama 15 minit. Bila fikiran anda, andai kata fikiran anda melayang, anda fokus balik kepada keluar masuk nafas anda. Anda boleh sulam. Anda boleh sulam dengan zikir. Kalau dia keluar itu anda nak baca subhanallah,
Dia masuk, Alhamdulillah. Terpulang pada anda. Zikir itu terpulang saja kepada anda. Apa-apa yang anda hendak baca-baca saja. Allah lebih memahami, Allah lebih mengetahui. Okey, kalau anda tak nak zikir, anda malah nak zikir, anda saja nak relax-relax, anda nak fokus pada keluar masuk nafas, silakan. Itu pun sudah mencukupi. Tapi bila anda berzikir itu jauh lebih baik dan ia dapat membersihkan hati anda. Bernafas dengan perut. Itu satu. Bernafas dengan perut, bukan bernafas dengan dada. Jadi kita bernafas, biarkan dia berjalan. Tapi kita rasakan perut kita yang bergerak. Okey? Perut kita yang turun naik, menarik dan menurunkan nafas. Baik. Lakukan sebentar. Bagus sekali. Nikmati saja nafas anda. Anda akan rasakan diri anda jauh lebih tenang dan semakin tenang. Anda rasakan diri anda semakin rileks, semakin tenang dan semakin nyaman. Mulai sekarang dan untuk selamanya, anda dapat mengkontrol fikiran anda dapat mengawal fikiran anda dengan lebih baik lagi. Dengan ilmu ini, anda sadari bahawa fikiran anda sangat penting untuk anda sadari dan untuk anda jinakkan. Makanya dengan mengikuti nafas anda, fikiran anda pasti jinak. Okey, buka mata anda dan sadar penuh. Bagus sekali. Sekarang ini, fikiran kita, nafas kita ini adalah penyambung antara jasad dan roh. Ini kan kalau saya cerita jauh lebih dalam pula. Jadi mungkin ada yang tak faham. Tak apa. Saya bercerita sikit. Dia itu penyambungnya antara jasad kita dengan jiwa kita. Kita pakai bahasa kampung. Kita pakai bahasa kampung. Antara jiwa dan juga jasad. Apabila jiwa kita ni keluar, jasad ni mati. Jadi jasad ini adalah sangkar bagi jiwa. Dan penyambungnya adalah nafas kita. Kita sadari nafas itu, insyaAllah pasti anda sembuh dari mental block anda. Kalau dulu anda panas baran, anda akan jauh lebih bersabar. Kalau dulunya anda orang yang malas, anda lebih rajin lagi. Kalau dulunya anda adalah orang yang kecewa, anda lebih reda dengan kekecewaan anda. Kalau dulunya anda ketakutan, anda jauh lebih berani daripada sekarang ini. Percayalah. Buat dulu, tak buat tak tahu. Okey. Saya mempelajari zikir ini, saya mempelajari teknik pernafasan ini daripada guru tradisional saya. Waktu itu saya masih lagi bujang. Masa kita muda, memang tidak ada satu ketakutan dalam hati. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Kalau nak tidur kat tepi jalan pun boleh lelap, boleh nyenyak. InsyaAllah. Anda buat saja. Anda akan lebih reda, anda akan lebih ikhlas, anda akan lebih khusyuk di dalam solat anda lebih khusyuk dalam ibadah anda. Baik. Kalau tak faham, anda boleh bertanya saya. Sekarang kita buka sesi berpertanyaan. Okey? Automatik ketawa sipu masa tarik hembus nafas. Automatik. Tak apa. Nikmati saja. Okey, itu semua sensasi-sensasi. Apabila kita fokus pada nafas, okey, Pak Herman, apabila anda fokus pada nafas, kadang-kadang kita rasa, belakang aku ni macam ada hantu. Depan ni, itu cuma sensasi fikiran yang mengganggu, mengacau. Tak apa. Anda nikmati saja, anda relax saja. Ini tujuan dia untuk kita berlatih. Ini tujuan dia kita berlatih.
Di dalam penyembuhan anxiety, tak pakai teori, tapi pakai praktikal. Ingat, dan untuk anda sembuh, tak perlu teori. Tak perlu anda nak search Google, nak tengok macam mana caranya itu, ini. Tak perlu. Anda perlu praktikal. Lakukan zikir nafas. Lakukan teknik pernafasan. Buat sekerap mungkin ke Master? Ya, Puan Zanaria. Buat sekerap mungkin. Kalau boleh, setiap masa. Kalau dapat anda sulamnya dengan zikir, itu jauh lebih baik lagi. Okey, Puan Zanaria? Jadi, itu yang dikatakan mereka yang mengingati Allah sewaktu dia berdiri, waktu dia duduk dan waktu dia baring. Puan Muna, 15 minit pagi lepas bangun tidur, tengah hari, petang dan juga sebelum tidur. Boleh Puan, silakan. Lakukan saja. Kan saya kata tadi, yang penting praktikal. Solat pun kadang timbul macam-macam. Jadi, bila dia timbul macam-macam, itu sensasi. Bila otak kita tak fokus dengan bacaan kita, dengan qiyam kita tu, kita ulang lagi. Nama pun berlatih. Okey? Nama pun kita berlatih. Jadi dalam berlatih ini, dalam kita belajar ini, jangan takut salah. Lakukan terus. Kita terus lakukan. Okey. Yang mendengar, okey Vir. Okey, Vir ni bukannya orang beragama Islam. Okey. Vir pun ada juga Vir punya teknik sembahyang. Fokus. Anda harus fokus. Anda harus fokus buat apa pun yang anda nak buat. Kalau nak bernyanyi, nak TikTok sekalipun, jangan lupa anda ingat. Jangan anda TikTok di Malaysia tetapi fikiran anda berguling-guling di gunung Himalaya sana. Tak nak. Okey? Anda sadari anda nyanyi di sini. Sedar air huduk sejuk di muka. Kita basahi tangan kita. Sedar bunyi air yang kena. Ya, semua itu kita kena sadari. Jadi, itu yang membuatkan kita slow, kita perlahan. Kita nak sadarkan benda tu. Kita kunyah, orang dulu kata kunyah 40 gram kiri, 40 gram kanan. Janganlah nak buat pula. Mengarut lah tu. Okay? Tetapi untuk menyadari, okey je. Ella, saya ulang sampai 4 kali. Kejap 2 kali. Tengah baca otak kreatif. Cepat-cepat dengar surah dibaca. Tak apa ya Ella. Tak apa. Anda sabar. Anda ulang lagi. Tak mengapa. Terus ulang. Allah memahami anda. Jadi lebih rileks Sifu. Alhamdulillah Irman. Okey, boleh tag-tagkan kawan-kawan. Anda boleh tagkan kawan-kawan. Allah mahu melihat, Allah mahu mendengar. Ya Basir, Ya Sami. Kalau sekiranya doktor sudah memberikan anda arahan untuk anda makan obat. Anda makan obat, okey? Nanti anda kata, tu Encik Anwar tu dia kata tak payah makan ubat. Saya tak bertanggungjawab. Saya bukan doktor. Baik, anda terus makan ubat. Kalau sekiranya anda hendak berhenti makan ubat, boleh sahaja. Jumpa lagi doktor tu. Doktor, boleh tak saya berhenti obat ni? Saya rasa saya dah semakin sihat. Saya nak berhenti obat ni. Doktor, boleh tak saya kurangkan dos ubat ni? Anda kerap jumpa dia. Anda selalu jumpa dia. Dapatkan nasihat daripada dia. Nanti dia sendiri yang ada authority untuk menurunkan obat anda. Apabila kita sudah boleh mengawal, apakah itu dinamakan seiring dengan roh? Okey, jadi cerita roh ni, panjang cerita roh ni. Jadi begini sajalah Puan. Jangan sebut roh lah.
kita sebut perasaan kita, jiwa kita. Okey? Kita sebut itu. Jadi, apabila jiwa kita, perasaan kita sekarang, waktu ini, saat ini, ketika ini, insya-Allah kita happy, kita bahagia. Kalau sekiranya perasaan kita 5 tahun dulu, 10 tahun yang lepas dengan kisah-kisah yang menyayat hati itu kita bawa sampai ke hari ini, itu yang tak seiring. Badan di sini, fikiran 10 tahun yang lalu. Banyak orang mandi di bilik air, tapi fikirannya di dalam ofis. Banyak orang yang sedang memandu, tapi fikirannya berada di rumah. Bukan tak boleh. Tetapi, bila kita sadari, kita tarik cepat-cepat. Okay? Memang karakter fikiran itu adalah berfikir. Kita tidak boleh mendiamkan fikiran. Fikiran tidak boleh diberhentikan. Tetapi fikiran boleh dijinakkan. Karakter fikiran adalah berfikir. Dia boleh dijinakkan. Jangan berfikir terlalu over sangat. Semua menarik kepada kita. Dunia kejar kita best sangat. Ya, Puan Huda. Okey, nampaknya macam tak ada soalan. Semua faham dengan apa yang saya sampaikan. Fokus pada nafas. Try to be being present tapi still fikiran lari. Tarik, lari lagi. Okey, Cik Puan Lily, tak apa. Dia tarik. Ini kita berlatih, Puan. Okey. Oh, Cik Puan. Ayolah, Cik Puan. Puan Lily. Kita berlatih. Jadi dalam berlatih itu, kalau berlaku kesalahan, normal. Kan nama pun baru belajar. Tak apa. Tarik lagi. Dia lari lagi, tarik lagi. Dia lari lagi, tarik lagi. Cuba anda fokuskan fikiran anda. Selama mungkin anda boleh fokuskan kepada satu benda. Cuba anda fokuskan. Okay. Kalau kita sebenarnya fikiran kita boleh je buat. Tapi fikiran tu cepat bosan. Bila dia bosan, dia lari, dia lari, dia lari. Didik dia, ajar dia, bagi dia pelajaran. Jangan kau bosan. Aku nak kau fokus pada benda ni. Fokus saja. Sadari benda tu. Pada nafas kita. Keluar masuk nafas kita. Kita terus nikmati saja. Okey, Tuan Fajar. Sama-sama, Tuan. Tuan ceritalah jambatan roh dan jasad tu. Jangan nak cerita-cerita. Itu sekarang orang kata saya sesat. Ini kan bagi mereka-mereka yang boleh menerima sahaja yang boleh kita. Itu di bidang lain. Itu datanglah sini, datang Jasin, belanja saya kopi O ke teh halia kena dengan roti canai. Barulah kita boleh cerita panjang sikit. Tu dapat duit gunting banyak-banyak tu nak simpan buat apa? Belanjalah saya kan. Ya tak? Tuan Jeff. Tuan Herman sekarang lebih relax, sipu tenang. Alhamdulillah, Tuan Herman. Anda fokus ya, fokuskan. Saya harap sangat ilmu ini anda manfaatkan, anda ajari keluarga anda, sahabat anda. Okey, udah sama-sama macam kita tengah nikmati, tapi kenapa hati macam nak juga alih suruh fikir bukan macam gelisah. Awalnya memang macam tu, Puan. Puan Ella, awalnya memang macam tu. Biarkan. Tarik lagi. Dia tengah liar. Okey, bagi dia masa untuk dia jinak. Tak bolehlah malam ini anda belajar, malam ini anda buat dia dah jinak. Tidak. Sabar, makan masa. Okey, sekarang nak tidur, masa anda nak pejamkan mata, anda sadari anda tidur. Anda sadari anda sedang tidur. Anda sadari nafas anda sampai pejam. Anda sadari saja tidur anda. Ataupun anda boleh sadari kepada detak jantung anda, nadi anda. Itu pun benda-benda yang ada dalam diri kita yang perlu kita sadari. Yang boleh menjinakkan fikiran kita. Okay. Jadi, macam orang-orang ahli-ahli sufi, sebenarnya mereka fokus kepada nafas mereka.
Sangat fokus kepada nafas mereka. Pasal itu mereka tenang. Jadi mereka pun tidak begitu kelang kabut. Tuan, jika tertidur masa hayati nafas, masuk. Okey, tak apa. Silakan saja. Jika tertidur, tidur. Tidur itu sebenarnya lagi baik. Dan ajaibnya apabila anda melakukan teknik fokus kepada nafas ini, sangat ajaibnya anda tidur 6 jam pun anda pasti rasa sangat puas. Anda rasa diri anda lebih segar. Sel-sel tubuh badan anda menjadi lebih segar. Apabila fikiran anda mula tenang, fikiran anda mula diam, fikiran anda mula jinak, anda pasti merasakan tubuh badan anda lebih segar, lebih sihat, lebih berani, lebih berkeyakinan. Apapun masalah-masalah pada batin anda, pada jiwa anda, fikiran anda, insya-Allah dapat anda atasi secara perlahan-lahan. Memang teknik meditasi yang terbaik. Saya sedang praktis sejak sebulan lebih dan melihat banyak kebaikan dari sesi meditasi. More experience come in the terima lot of kebaikan from excited place. Okey, Bir. Meditasi ini adalah meditasi yang terbaik. Meditasi yang pada saya, daripada anda lakukan meditasi yang tak apa-apa, cubalah anda buatkan meditasi inilah. Okey? Memang teknik meditasi yang terbaik. Tanya, terima kasih semua, terima kasih. Master, boleh kita buat energy ball masuk ke dalamnya dan tak payah. Tak payah nak buat energy ball masuk, lepaskan ke langit, apa semua itu. Itu kemudian, bila anda dah sembuh daripada anxiety anda, anda boleh kontrol fikiran anda. Itu okey je. Okay? Jadi, sementara anda belum boleh kontrol ni, tak payahlah buat energy ball melalui berimajinasi yang bukan-bukan. Anda fokuskan kepada fikiran anda. Fikiran yang orang anxiety ni dah bukan kata energy ball dah macam-macam ball dah dia boleh buat sebenarnya. Tetapi buat masa ini anda puasa dulu. Berpuasa dulu daripada create energy ball ni semua. Anda fokus kepada jinakkan dulu fikiran anda. Macam kita nak cuba fokus tenangkan hati, relax, tapi hati tetap macam suruh otak fikir macam-macam. Tarik hati tu, tarik fikiran tu. Tak perlu. Itu cuma sensasi-sensasi. Anda hayati saja. Dia datang satu bisikan hati. Dia mula dah terbayang graf saham, graf forex, mula dah terbayang hal kerja. Jadi bayangan-bayangan ini sebenarnya adalah fikiran, sensasi anda. Dia mula satu dia datang. Mula dah datang, lepas tu terfikirkan, oh kawan ajak pergi minum, ini kalau makan burger best ni, ni kalau kita buat ini, ini mamak ni, ni dah tutup ke, ini PKP. Jadi fikiran kita itu ramai sangat. Tarik dia keluar. Fokus balik pada keluar masuk nafas. Anda latih. Semakin kerap anda melakukan, bermakna anda melakukan di bening pada diri anda melakukan di bening, maksudnya melakukan pendalaman, pemahaman itu, anda pasti boleh lama-kelamaan, bila anda sadari, okey, ini cuma sensasi, tak apa, aku kembali pada nafas, dia akan hilang. Dia akan pergi, dia akan hilang. Okey, latih. Sebaiknya anda latih dalam masa 21 hari. InsyaAllah. Pasti anda boleh sembuh. Bukan kata sembuh lagi. Nak lakukan meditasi ini, jangan kejar nak jadi ajaib ke apa ke ya. Tak perlu anda nak kejar-kejar jadi ajaib. Nak jadi manusia sakti ke apa, tak perlu. Jasmani dan rohani kena seiring dan sejalan. Betul, Puan Zara. Kalau kita sakit fizikal, macam mana nak bagi lupakan masa briefing tu? Okey, kalau sakit fizikal,
fokus saja kepada sakit fizikal tersebut, tak ada masalah. Kalau sakit perut, fokus saja, oh aku sakit perut. Tak apa, sadari perut anda, sadari sakit itu, pun tak mengapa. Janji, anda sadari saat itu, ketika itu, waktu itu. Okey, jangan pergi lain. Tak mau. Terima kasih banyak Puan Zara. Okey, sama-sama. Ajib, cuba fikir tak boleh fikir. Cuba fikiran tak boleh fikir waktu sekarang kerana ia boleh fikir selepas 1 saat, 1 minit kemudian. Bila waktu sekarang fikiran jadi kelu, lidah pun kelu. Benarkan fahaman saya ini. Alah, fikir sekarang ni Jeff tengah duduk kan? Jeff tengah duduk ke, tengah lihat telefon sambil-sambil main Facebook. Sadari saja. Tak ada masalah. Puan Salwa, Tun Jasin kat mana? Jasin di Sepang Kerayong. Rumah saya depan IKM. Tu IKM. IKM Jasin. Kalau nak datang silakan. Singgah. Saya memang ada je di Jasin ni. Hello dulu kalau nak datang. Mengantuk tuan. Ya tuan Farid. Tak apa. Itu memang boleh membuatkan anda mengantuk kerana minda nafas kita dikawal oleh minda bawah sadar. Nafas kita dikawal oleh minda bawah sadar. Apabila anda fokus kepada nafas anda, keluar masuk nafas anda, sebenarnya anda telah masuk ke minda bawah sadar anda dan gelombang fikiran anda mulai pergi kepada alfa dan theta. Orang anxiety, dia bukan alfa dan theta. Fikiran dia gamma. Dia dah laju, dah kencang, dah liar fikiran dia tu. Risau, bimbang, takut. Jadi dia dah sampai kepada frekuensi gamma. Sadari nafas anda dapat kembali kepada alfa dan theta. Okey? Jadi daripada alfa turun ke theta, nanti anda ngantuk, anda tidur pun rasa lebih puas. Anda tidur lebih nyenyak lagi. Silakan tidur, Tuan Farid. Ummu Hakim, terima kasih banyak-banyak atas ilmunya. Sama-sama Puan. Semasa buat sesi tadi, rasa mengantuk itu datang. Rasa selesa pula jadi. Ya, bila rasa mengantuk, tidur. Tidur itu ubat nombor 1 untuk awet muda, ubat nombor 1 untuk menyembuhkan penyakit, ubat nombor 1 untuk apa-apa pun. Itu ubat nombor 1, tidur. Okey? Tidurlah. Kalau kita ngantuk, tidur. Dan kalau kita tahan ngantuk, bahaya. Tak perlu tahan mengantuk. Itu buatkan kita stres, fikiran kita lebih stres. Lagi membesarkan kita punya anxiety. Membesarkan depression kita. Saya masih buat latihan sampai sekarang. Aspiratus make perfect. Ya, betul. InsyaAllah nampaknya nak ke sana nanti. Ya, Tuan Jeff. Okey, dekat sini Alhamdulillah depan rumah saya ni ada 1, 2, 3, 4, ada 5 homestay. Kalau sekiranya nak bawa keluarga, nak bawa family, nak apa tu. Ni sebenarnya homestay. Ini homestay. Jadi saya buat di luar rumah. Kalau rumah tu kan bising kan, jadi saya buat di luar rumah. Jadi bolehlah datang-datang menginap dekat sini. Sambil-sambil menginap kat sini, menghayati pagi-pagi burung-burung berkicauan. Okey, bolehlah kita bercerita berkenaan dengan hipnosis, bercerita dengan ilmu-ilmu saka ke. Kan? InsyaAllah nampak nak ke sana nanti. Okey je, silakan. Boleh je. Okey, King, jika seseorang itu sudah lama mengalami anxiety, apabila dia sembuh, bolehkah anxiety itu akan berulang kembali? Jika berulang kembali, apakah cara yang harus dia lakukan untuk dia kembali pulih? Okey, bila yang membuatkan dia berulang kembali, fikirannya liar semula. Fikirannya menjadi liar semula. Jadi, latih lagi. Alhamdulillah saya dah sembuh, Master. Alhamdulillah sudah cabar diri anda.
Cuba lakukan sesuatu yang membuatkan anda boleh membanggakan diri anda. Bila dah sembuh ni, kita buatlah yang sesuatu yang terbaik, kan? Banyaknya. Latih 21 hari. Bila dah pulih, perlu dilakukan lagi atau terus amalkan sebagai lifestyle. Boleh teruskan, ataupun kalau sekiranya anda abaikan, pun pilihan masing-masing. Cuma takut dia akan berulang semula. Okey, kalau boleh teruskan. Tapi kurangkanlah dia punya kadar dia tu. Kurangkan sikit. Alhamdulillah. Rozaida, selamat malam. Lambat kau tidur dah. Rozaida ni adalah classmate saya. Saya berkawan dengan dia daripada kecil. Daripada kecil, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rozaida. Dekat tak dengan MRSM? Sebelah MRSM. MRSM, IKM, depan IKM ni rumah saya. Jasin dekat tak dengan MRSM? Dekat, dekat sangat, dekat sangat. Memang saya ulang alik depan MRSM. Sebelah tu MRSM. Tak jauh, lebih kurang dalam kalau pagar dia lah, padang dia lah, padang MRSM tu. Dari sini lebih kurang dalam 300 meter saja daripada ni tempat ni sekarang. Okey, dah tak ada apa-apa pertanyaan. Alhamdulillah. Semua nampaknya faham. Tak ada apa-apa pertanyaan. Okey, kalau begitu, anda boleh bertanya. Kalau sekiranya nak bertanya, anda boleh bertanya pada ruang komen bila-bila masa. Kalau saya ada masa, saya jawab. Terima kasih semua. Manfaatkan apa yang anda pelajari malam ini. Mulai sekarang, tanamkan azam, tanamkan niat. Cuba lakukan apa yang saya ajarkan. InsyaAllah anda sembuh. Sama-sama Puan Norzalina, saya akan praktikkan meditasi yang Tuan ajarkan hingga sembuh. Alhamdulillah. Tak perlu anda duduk satu tempat. Anda boleh saja masa dalam kereta, kalau suami memandu, anda duduk diam, anda fokus pada nafas anda. Keluar masuk nafas anda pun tak apa. Okey? Okey Alang. Sama-sama Munah, sama-sama. Jom pi lagi. Okey, Papa nak datang lagi silakan. Jom Papa. Rindu Papa juga. Papa ni pandai masak. Kalau dia datang sini bolehlah. Kita pakat-pakat, kan? Masak-masak. Kita buat BBQ kat sini. Alhamdulillah, terima kasih Master atas ilmu malam ini. Saya kena kuat dulu sebab anak dah nak tidur. Ya, silakan Puan Mawar. Silakan tidurkan anak dulu. Waalaikumsalam. Semua yang dengar dah sembuh. Amin. Amin. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih insya-Allah. Tak ada pertanyaan. Okey, sama-sama kepada yang mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama saya nakkan pertanyaan. Pasal saya tahu apa yang saya cakap ini memang ada yang kurang. Tetapi daripada pertanyaan anda itu mencungkil saya punya idea untuk saya jawab. Barulah anda dapat memahaminya dengan lebih dalam. Puan Normazna Isyamuddin. Terima kasih. Sama-sama Puan. Sama-sama. Baik, Puan Hayati juga. Sama-sama. Baik baliklah Anwar. Cafe Markisa kat Cincin. Baru balik. Oh, baru balik. Cafe tu buka lagi. Malam-malam ni dia buka lagi, Ros. Ni pun lapar ni. Kejap lagi nak pergi cari makan ni. Tapi tak nak pergi sana lah. Kat sana ada hantu. Sana ada lombong tinggal ni kan. Ada hantu. Tak ada gurau aja pada Puan Rozaida ni. Thank you Tuan. Saya cuba sampai terlena. Terima kasih banyak-banyak. Lakukan Puan Suhana. Pasti anda berjaya. Saya doakan anda semua sembuh. Saya doakan anda berjaya. Pasti anda berjaya. Dan benda itu sangat simple.
Anda cuma perlu jinakkan sahaja fikiran anda. Sekarang anda sudah faham kenapa anda anxiety? Kerana anda adalah orang yang hebat. Anda terlalu kreatif. Fikiran anda terlalu laju. Fikiran manusia ini, dia bersifat digital. Faham? Dia bersifat digital. Jadi, badan manusia itu, dia bersifat analog. Analog ni macam manual lah. Jadi dia tak boleh nak selaras. Jadi anda selaraskan. Anda slowkan digital anda tu sikit. Thank you tuan. Saya cuba sampai tadi. Okey tak? Biasanya bila keseorangan rasa tak tentu arah, macam lemas, sesak nafas. Betul Puan Zanaria. Kalau sekiranya waktu itu anda overthinking, anda fikir aku kalau seorang siapa nak tolong, aku ni kalau mati ni nanti mana aku nak mengadu, aku ni macam mana keadaan aku dan sebagainya. Tapi percayalah, bila anda dah melakukan teknik meditasi itu, anda jadi sangat berani dan anda lebih suka berseorangan. Anda ke mana-mana kalau anda seorang diri pun anda lebih berkeyakinan. Puan Norzalina, bila boleh buat live lagi ya Tuan? Saya sekarang ni ada kelas online yang belum saya selesaikan lagi. Banyak lagi kerja-kerja yang perlu saya buat. InsyaAllah kalau ada kelapangan saya buat. Saya akan umumkan dekat Facebook kalau saya ada buat live. Tuan, bagaimana pula jika ada timbul watak-watak lain dalam diri mereka? Bagaimana pula jika ada timbul watak-watak lain dalam diri mereka? Okey. Watak-watak lain itu sebenarnya hanyalah data-data yang ada di minda bawah sedarnya. Okey, kalau sekiranya anda mempelajari hipnosis dengan saya boleh menghipnotis anda bercakap seperti seorang Hindustan, bercakap seperti seorang orang Korea. Kalau sekiranya anda pernah tonton filem Korea, saya boleh hipnotis anda, boleh berbahasa Korea, boleh berbahasa Hindustan, boleh berbahasa Jepun. Kalau sekiranya data-data itu ada di fikiran anda. Itu boleh kita buktikan di dalam kelas. Dan boleh saya lakukan. Itu sebenarnya hanyalah data. Data di fikiran. Jadi watak-watak itu adalah dia dapat watak-watak tersebut daripada menonton TV, daripada dia melihat benda-benda daripada sekeliling, daripada bahan bacaan, daripada dia dengar cerita-cerita orang, muncul berbagai-bagai watak di dalam fikiran dia. Dan itu kita boleh munculkan. Kita boleh munculkan. Dan dia harus faham, itu cuma watak sahaja. Dirinya yang sebenar adalah diri dia, bukan watak itu. Watak itu cuma data-data. Data-data yang ada pada fikiran dia, dan dia boleh muncul seperti seorang lelaki, dia boleh muncul seperti seorang nenek kebayan, dia muncul seperti seorang penghulu itu ini. Okey, itu semua data. Kalau dalam bahasa, kalau misal kata dalam bahasa kampung kita tu macam orang kerasukan. Masa saya fokus pernafasan, saya rasa letih. Badan seakan panas, nak demam. Okeylah, tak apa. Awalnya memang begitu. Pasal anda nak menurunkan gelombang otak anda, nanti pun tekanan darah anda pun akan menurun. Relax, sabar. Dia bila tak mengapa. Itu cuma kesan-kesan samping yang tidak memudaratkan. Sila teruskan saja. Jiwa lebih tenang kalau di luar rumah. Ya, kalau rasa nak ada orang pula bila dia kena anxiety, dia tak nak duduk luar rumah, dia nak duduk dalam rumah saja berkurung. Jadi bergantung kepada masing-masing lah. Ada yang nak duduk luar rumah, ada yang duduk dalam rumah. Okey, apa lagi? Apa lagi? Cuba tanya. Cuba tanya sesuatu soalan-soalan yang advance sikit.
Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton. Saya harap ianya bermanfaat. Anda boleh berfikir, bertanya pada bila-bila masa yang anda inginkan. Anda boleh hubungi saya. Anda tahu kan, nombor saya memang ada di mana-mana. Nombor telefon saya, anda boleh WhatsApp saya, anda boleh call saya. Tapi waktu kerja janganlah. Waktu kita relax bolehlah. Okey. Apa-apa WhatsApp dulu. Kalau ada WhatsApp nanti bolehlah kita kalau apa-apa nanti saya boleh call ke. Okey. Saya ni sebenarnya masih bekerja. Jadi kadang-kadang kalau anda telefon waktu saya bekerja pun tak sesuai. Saya nak bercerita pasal hal-hal macam ni. Okey. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.